A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita berkumpul pada pagi ini untuk kita sama-sama meneruskan tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-19. Terlebih dahulu kita sama-sama bacakan ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Baik, jadi kita cuba pertama nak memahami ayat, kita kena buat apa? Kena terjemahkan ayat ni. Terjemahkan ayat satu per satu. Jadi, ayat ni mula dengan au. Apa mana au? Au ni atau. Au atau ka. Ka seperti. Seperti sayyibin. Sayyibin ni makna dia hujan lebat, hujan lebat. Jadi dia ahli tafsir sebut, para sahabat sebut matar. Matar ni maksudnya hujan, yang mana hujan dia kita rasa takut juga lah. Lebat selebatnya. Itu maksud dia hujan. Bukan hujan-hujan biasa. Hujan yang lebat selebatnya. Matar juga sampai kan ada dalam ayat-ayat Quran, mim, ta dengan ra ni, matar ni juga disebut hujan-hujan yang mana menghancurkan satu negeri tu kan. Hujan yang menghancurkan negeri-negeri itu dengan turun selebat-lebatnya sampai boleh jadi banjir ke, ataupun hujan batu disebut juga matar tu. Nanti kita tengok ayat-ayat dia. Jadi minas sama'i, dari hujan turun dari langit ke? Jadi sama ni juga asal makna dia bukanlah mesti langit. Menunjukkan satu yang mulia, yang tinggi. Daripada perkataan samu, asal makna dia tu tinggi. Sebab tu daripada nama kita juga, manusia bila ada nama dia sebut ada isim kan, ismi. Maknanya apa? Barulah dia mulia. Jika tak ada nama, kita ni mulia? Tak. Kita ni asalnya mani yumna, air yang ditumpahkan, tak ada apa nilai. Tapi bila dia hidup,
mazkura. Sebab tu Allah tanya, adakah kamu ni dulu, tak ingat ke kamu ni dulu lam yakun syai'an mazkura, kamu dulu bukan benda yang boleh disebut apa pun. Kalau sebut malu nak sebut. Betul tak? Kita. Tapi bila kita ada nama dan dilahirkan, dikeluarkan, disebut nama, itu satu kemuliaan. Sebab tu nama ni satu benda yang tinggi, ya. Baik. Jadi sebab tu dia sebut au kasayibin minas sama', iaitu ataupun seperti hujan yang menggerunkan ni, hujan lebat ni dari langit. Yang mana dia maksudkan apa? Dari tempat yang tinggi. Hujan ni mesti dari atas, dia bukan dari bawah. Iaitu disebut langit tu maksudnya di atas, iaitu awan yang membawa hujan tersebut. Okey. Fihi dan juga bukan sekadar membawa hujan. Di dalam dia itu ada terdapat apa? Zulumat. Zulumat maksudnya apa ni? Jadi okey, perkataan zulumat. Zulumat ni maksudnya gelap, kegelapan. Kalau satu zulmun lah kan, zulmatun lah, satu kegelapan. Tapi ini menunjukkan jamak. Jadi gelap segelap-gelapnya. Dan kita akan tengok ayat yang mana yang menunjuk gelap yang macam mana tu maksud dia. Jadi ni kalau sebut zulumat maknanya kegelapan itu lapisan dia terlalu banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi lebih daripada tu. Bukan satu gelap dia, bukan dua juga, lebih daripada itu lah. Gelap. Jadi di dalamnya ada kegelapan. Terjemah macam tu. Dan. Jadi di sini dan juga kita kata bersamalah, berserta dengan apa? Ra'dun, apa tu? Guruh. Berserta dalam gelap tadi, tiba-tiba ada masuk guruh ni. Guruh ni dia lebih kepada dentuman tu, bunyi tu. Ra' ni dentuman, itu bunyi guruh tersebut. Ada pendapat ulama disebut air. Ni juga air. Sebab apa? Memang pun tepat juga air tu. Sebab apa? Di atas ni air kan, yang banyak tu, proses-proses dia yang menghasilkan apa? Bunyi tu. Kalau kita belajar sains kan, tepat juga pendapat tu. Maksudnya air yang dibawa oleh awan tadi, yang berat tadi tu, menghasilkan bunyi tu. Itu kepada sains seterusnya lah. Jadi kita panggil guruh lah. Guruh, dentuman bunyi tu. Wa barqun. Barqun ni maksudnya kilat ataupun petir. Iaitu cahaya yang mana bila sebut barq ni, dia macam spark, dia tak lama. Barqun. Dan sebab dia pantas, dia cukup laju. Iaitu haiwan yang dalam bidayah juga daripada perkataan yang sama, apa dia? Buraq kan. Lebih kurang. Jadi benda yang pantas laju lah. Dan petir, cahaya yang sepantas kilat ni. Jadi ada beberapa perkara yang dibawa ni. Pertama, hujan yang lebat berserta dengan kegelapan, berserta dengan dentuman yang menakutkan, berserta dengan cahaya yang silau, yang panas, membakar, dan sifatnya apa? Dia mesti cerah lah juga, dia memberi kecerahan. Dan dia bila sebut barq ni juga dia bakar, dia cahaya dia panas. Jadi tak ada benda yang selamat kalau kena, memang hancur kan, kilat ni. Jadi kemudian apa tindakan? Tindakan manusia yang nampak benda ni. Ya ja'aluna, apa tu? Mereka menjadikan. Dia tak sebut memasukkan lah, tapi asal makna menjadikan. Menjadikan asabi'a, jari-jari. Asabi' jamak. Jadi banyak perkataan jamak dalam ni. Asabi' maknanya jari. Jadi kita tamat akan jari-jari. Bagi mereka, mereka. Jadi kat sini mereka menjadikan jari-jari bagi mereka itu fi adhanihim, fi dalam adhani. Jadi adhan juga kalau satu telinga, uzun satu. Jadi ni banyak telinga lah. Telinga-telinga. Maksudnya bukan
orang tu banyak telinga, maksudnya ramai lah golongan ni. Menunjukkan telinga dia ni banyak. Jadi dalam telinga-telinga mereka. Kemudian min. Okay, min di sini makna dia bukan dari, makna dia. Min ni maknanya min dia sebab. Mim dia maksud dia li ajal, kerana. Jadi kita sama kat tu min tu kerana. Jadi kita jumpa makna baru bagi kalimah min. Sebelum ni kita jumpa min daripada. Rupanya ada min makna dia apa? Kerana. Tengok dia punya konteks ayat. Sebab dia ada soalan kat situ. Mereka masukkan jari-jari mereka. Apa pasal masuk? Kan? Boleh tanya. Jadi ada min. Bila min muncul, min ni min kerana. Kerana apa? Sawa'iq. Okey, sawa'iq ni bunyi. Sawa'iq ni digambarkan maksudnya bunyi-bunyi yang cukup dahsyat sampai boleh mematikan. Sebab tu antara ni nanti hari kiamat akan bunyi sa'iqah. Bila bunyi ini semua bergelimpangan mati sekelip mata. Ada satu bunyi. Di sawa'iq jamak. Jadi kita sebut bunyi apa tu? Cakap bunyi-bunyi apa pun terjemah pun tapi kita faham benda tu. Sawa'iq ni maknanya kita bunyi. Tapi bunyi bukan bunyi biasa, bunyi yang cukup dahsyat lah. Jadi kita kata bunyi-bunyi petir jugalah. Ataupun bunyi-bunyi guruh, bunyi-bunyi halilintar kan? Kita boleh kata macam tu. Jadi kerana bunyi-bunyi halilintar ini hadarul maut. Hadara takut. Kerana takut terhadap al-maut, kematian. Jadi kerana takutkan kematian. Wallahu dan Allah muhitum. Apa ni? Meliputi, dia tak perasan sangat. Dia biasa guna terjemahan meliputi. Apa lebih tepat? Nampak apa? Bila kita kata kepung. Tahu kepung? Nampak tak kepung? Allah itu maha mengepung. Nampak sikit. Faham? Liput ni maknanya dia tutup, dia mengepung. Dan Allah itu adalah maha mengepung. Meliputi, mengepung lebih tepat. Mengepung bil kafirin. Orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir ni. Jadi Allah itu maha mengepung mereka. Okey. Allah itu maha mengepung orang-orang yang ingkar. Okey, kita pergi balik kepada ayat. Jadi kita terjemah, saya lalu satu kali terjemah ni, atau seperti hujan lebat dari langit, iaitu tempat yang tinggilah. Fihi, di dalamnya terdapat kegelapan bersama dengan bunyi guruh, bersama lagi dengan petir, kilat. Mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga bagi mereka. Kerana apa? Suara-suara halilintar tersebut disebabkan apa? Takut mati. Dan Allah, sedangkan Allah, dan tu boleh kata sedangkan Allah, walhal Allah adalah maha mengepung orang-orang yang ingkar. Baik. Jadi ni masih lagi cerita tentang siapa ni? Golongan apa? Munafik. Golongan munafik. Jadi ayat ni mula dengan au. Au ni ada fungsi dia. Jadi di sini au menunjukkan atau, dirujuk kepada ayat yang 17 dengan 18. Ayat 17 dengan ayat 18. Fungsi au ni adalah
Untuk au ni fungsi dia antara ni dalam ayat ni dia ada banyak sebenarnya. Disebut taswiyah. Taswiyah maknanya menyamakan. Di au kat sini dia fungsi dia untuk menyamakan dengan ayat 17 dan 18. Kalau contoh ni contoh tadi ayat 17 yang kita dah baca dah, orang yang nyalakan api, kan? Sama dengan contoh ini. Kalau tak puas hati lagi dengan contoh ni, boleh ambil contoh yang satu lagi. Jadi ada banyak contoh. Jadi Allah beri 2 contoh kepada golongan ni lah. Jadi ayat yang kita baca ni, kita dah baca daripada permulaan surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai ayat 5, kan? Orang-orang yang Muslim secara zahir dan batin. Orang-orang yang beriman secara apa? Zahir dan batin, ayat 1 sampai 5. Ada tak Allah buat contoh? Allah tak buat pun contoh, kan? Allah buat 5 ayat tu cukup. Tadi ada misalannya mereka ni macam ni, ada tak? Tak ada. Tak ada. Itu satu. Ni sebab dia jelas. Sesuatu yang jelas ni tak payah contoh lah, mudah faham, senang tahu. Kemudian ayat 6 dengan ayat 7. Ayat 6, ayat 7 pula. Lepas 1 sampai 5 ini orang beriman zahir dan batin. Hati dia dan juga perbuatan dia membuktikan memang dia benar-benar beriman. Jadi ni Allah tak buat contoh. Yang kedua, golongan kedua dalam ayat surah Baqarah ni, ayat 6 dengan 7 juga ada tak perumpamaan? Tak ada juga. Simple je ayat dia. Ayat 6 sampai ayat 7 ni kufur zahir dan batin. Kufur zahir dan batin. Jelas. Kekufuran dia cukup jelas. Okey, ini juga tak ada contoh. Ada misalan Allah buat? Tak ada. Kemudian ayat yang ke-8. Mula ayat 8. Jadi mula ayat 8 Allah sebut ada daripada itu. Maknanya daripada dua golongan, sepatutnya ada dua golongan ni lah. Dua-dua jelas. Satu bertakwa, beriman bertakwa, satu lagi kafir. Rupanya daripada dua-dua ni ada terkeluar satu lagi. Daripada mereka ni jangan kamu terpedaya. Satu golongan manusia yang dia yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi inilah golongan yang Allah terangkan secara panjang sampai ayat 20 ayat dia sebenarnya. Ayat 20. Asas rangka ayat dia sampai ayat 10. Ayat ni kerangka munafik ni golongan ketiga ni sampai ayat berapa? 10, 8, 9, 10. Itu kerangka asas dia. Kemudian Allah nyatakan lagi, tak puas lagi. Dia nyatakan lagi apa ciri-ciri dia, apa ni mereka buat. Ciri-ciri dia. Ayat 11, 12, 13 sampai 16 tu. Ini yang mereka sampai 15 tu. Allah beritahu. Kemudian Allah buat perumpamaan kepada mereka daripada ayat berapa? Sebenarnya mula daripada ayat 16 tu. 16, kemudian 17, 18, 19, 20. Ni dua perumpamaan Allah buat golongan ni. Untuk apa ni? Untuk manusia kenal mereka. Sebab suka nak kenal. Jadi oleh kerana Allah dah bagi penjelasan ni, jadi supaya manusia kamu jangan tertipu dengan golongan ini. Tak ada alasan lagi sebab Allah dah bagi cukup padat tentang mereka di sini. Itulah tugas kita nak kenal mereka ni. Kena kenal. Jadi sebab itu kerana bahayanya, cukup bahayanya mereka dan kesan dia cukup buruk jika terikut ni, dan akan membinasakan semua pihak. Dia akan membinasakan kedua-dua pihak lah. Sebenarnya lebih-lebih kepada orang yang beriman ni lah. Maka Allah buat ayat yang panjang ni sampai ayat 20. Baik, kita tengok au. Jadi tu au ni maknanya menyamakan perumpamaan atas tadi 17 juga perumpamaan seterusnya ayat 19 ni. Jadi mereka ni tadi perumpamaan sebelum ni seperti orang nak nyalakan api, diminta api, nyalakan api. Api ni diberi faedah, kan? Diberi mereka ni selesa, sejuk, menghangatkan badan. Gelap dapat cahaya. Kemudian dapat gunakan lagi apa? Untuk dapat memasak ke api.
Banyak faedah api tu. Jadi Allah berikan mereka ni, mereka pun nak, Allah bagilah. Nak rezeki Allah bagi, semua bagi. Nikmat semua Allah bagi kat mereka. Dia semua ada di sekeliling mereka ni. Lalu Allah lenyapkan mereka sebab apa? Kenapa? Sebab Allah tahu apa dalam hati dia yang kita tak tahu. Jadi Allah tarik cahaya tu, iaitu kebenaran iman dia, tarik. Dan biarkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tak dapat melihat kebenaran. Jadi mereka ni Allah ibaratkan orang yang buta, pekak, bisu dan tidak dapat kembali. Ataupun seperti hujan lebat. Hujan lebat, perkataan saib ni dalam Quran satu je. Yang banyak perkataan dia matar. Contohnya ayat sekejap ya. Ayat surah Al-A'raf, ayat surah 7 ayat 84. Ambil ayat pendek ni. Surah 7 ayat 84 antaranya. Banyak ayat dia. Wa amtorna, ayat 84 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtorna alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Okay. Jadi ini cerita tentang kaum yang dibinasakan Allah, iaitu Lut. Yang kami hujani mereka akibat daripada kekufuran mereka, itu matara. Jadi di sini matara disebut hujan juga, hujan lebat. Di sini bukan hujan apa, hujan yang menyakitkan, iaitu batu tu turun. Matara. Sebab perkataan sayyib tu daripada perkataan, bukan hujan asal dia, tapi kenapa Allah gunakan tu? Maksudnya hujan, sesuatu yang disebut sayyib ni sebenarnya muncul perkataan musibah. Faham? Sayyibim tu daripada perkataan sabar, musibah sebenarnya. Bukan makna asal hujan, tapi kenapa Allah guna al-kasayyibin tu, maknanya dia hujan. Sebab tu para sahabat semua tafsirkan ini sebenarnya matar lah. Hujan yang sifat dia musibah. Sifat dia menyakitkan, membinasakan. Itu yang menakutkan manusia. So makna dia matar. Sebab tu perkataan hujan yang tapi hakikat dia, makna dia bukan hujan. Sayyib ni dalam Quran satu ni ayat ni. Sayyib ni Jadi wa amtarna, dan kami hujani mereka dengan hujan, iaitu hujan batu. Maka lihatlah keadaan bagaimana akibat orang-orang yang berdosa ni. Ni surah Al-A'raf ayat 84. Matar lagi Allah sebut dalam surah 8.
Surah 8 ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Demikianlah juga ni kata-kata orang-orang kafir. Bila sebut matar ni maknanya dia orang tahu ni sifat hujan yang macam mana, yang macam ni lah. Wa idh qalu Allahumma, yang mereka berkata, ya Allah, jika benar Muhammad ni benar dari sisi engkau, hujanilah kami hujan batu dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Mereka mencabar Allah ni, binasakan mereka dengan hujan yang matar ni. Dia tak sebut hujan lain. Hujan ada banyak lagi, wabil hujan juga. Baik. Ada juga doa kan, kita doa hujan. Doa hujan. Bila hujan lebat ni kita doa apa? Tukarkan dia. Hujan lebat ni kita takut ni kan, lebat gurau ni, tukarkan dia, ya Allah, Allahumma sayyiban, sebut apa? Nafi'an. Walaupun lebat, tolonglah tukarkan jadi manfaat kepada kami. Jadikanlah hujan yang boleh datang musibah ni, apa dia? Jadikan manfaat untuk kami. Allahumma sayyiban nafi'an. Itu juga doa. Lepas tu kena cukupkan perkataan apa? Nafi'an, itu doa dia. Tukarkan jadi manfaat. Allah boleh buat. Jadi itu sunnah Nabi bila hujan yang lebat, untuk hujan lebat je. Bila hujan yang lebat ni, apa dia? Sebut doa tu. Okey. Kemudian minas sama'i fihi zulumat, dari langit yang mana di dalamnya ada kegelapan. Jadi kegelapan ni Allah sifatkan dalam surah, Allah gambarkan dalam surah cahaya. Nak tahu makna gelap yang macam mana, kita kena tengok dalam surah cahaya. Surah apa? An-Nur, surah 24, ada cerita pasal makna gelap. Cuba tengok ayat yang ke 39 hingga 40. Surah 24, surah An-Nur nombor 24 ayat 39 hingga 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Ayat ni juga dua perumpamaan Allah buat. Cerita pasal siapa? Orang kafir, orang munafik. Dua perumpamaan. Pertama, mereka ni umpama yang pertama ini sebab tu ada wallazina kafaru a'malahum, ada ka, nampak? Ka. Seperti kan? Perumpamaan tu. Macam kita baca ayat tu kan, masalahum kama masalil ladzi istawqada nara. Tu kita baca lagi au kasayyibim minas sama. Semua ada ka. Kan? Perumpamaan. Ayat ni juga wallazina kafaru a'maluhum ka. Nampak perasaan Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur ni, iaitu dua golongan lah. Yang secara zahir ataupun sebenarnya zahir nampak macam beriman tapi batin dia kufur. A'maluhum, amalan-amalan mereka kasarabim biqi'ah, seperti perumpamaan sarab. Sarab ni oasis lah kita panggil. Fata Morgana tahu kan? Padang pasir selalu orang ni dia akan nampak sebab tengah panas. Kita pun kalau kat highway pun nampak benda tu. Itu riak air di tengah panas tu. Dia bahasa panjang ni riak air di tengah panas. Nampak macam air. Biqi'ah, di tanah yang datar. Biqi'ah, di tanah yang datar. Yahsabu zam'anu ma'an. Orang-orang yang zam'an ni orang-orang yang dahaga. Zam'a. Dia orang-orang yang dahaga menyangkanya air. Jadi dia pergi ke tempat tu. Hatta idza ja'ahu, sampailah dia berada di situ, tempat itu, lam yajidu syai'a. Dia tak dapat apa-apa sikit pun. Ini perumpamaan siapa? Orang kafir. Ini Allah gambarkan suruh kita fikirlah. Maka siapa yang ingkar kepada Allah, dia sebenarnya ibarat ini. Wa wajadallahu indah, wa wajadallaha indahu, dan tiba-tiba wa wajadallah indahu, dia mendapati Allah ada di sisinya. Fawaffahu hisabah, lalu dia mencukupkan hitungan dia. Apa maksud dia? Maksudnya matilah. Maksudnya dia dah mati, lalu hisab dia dicukupkan. Hisab dia dikira, dihitung. Dan wallahu sari'ul hisab, hisab dia itu sangat cepat. Wallahu sari'ul hisab. Jadi bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik ni, apa yang dia buat semua, apa yang kita buat sekarang, jika kita ini tidak ikhlaskan diri kita kepada Allah ni, amalan semua jadi apa? Sia-sia. Sia-sia. Dan azab itu akan disegerakan. Maksudnya azab tu cepat dapat. Wallahu sari'ul hisab. Sebab Allah nak bagi nak hitung dia bukannya susah, sekejap je, sekelip mata dah berada dalam neraka Allah. Baru ketika itu sedar yang dunia ni dulu rupanya cukup singkat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 40 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kadhulumatin fi bahril lujji yakhshahu mawjun min fawqihi.
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ataupun orang-orang kafir ni, amalan-amalan mereka sama lah. Kita boleh baca daripada depan lah. Wallazina kafaru a'maluhum kazulumatin fi bahril lujiyyin. Seperti mana apa? Kegelapan-kegelapan di dalam lautan yang luji. Luji yang berlapis-lapis. Lautan yang dalam yang berlapis. Yaghshahu mawjum min fawqih. Ia menutup akannya oleh ombak daripada atasnya. Jadi dalam air kan ada wave, lapisan wave tu bukan maknanya dia wave yang ke atas tu yang sama. Ombak atas lain, di bawah dalam tu ada ombak lagi, di bawah lagi ada ombak lagi, di bawah sekali ada ombak. Itu tekanan-tekanan tu semua. Jadi setiap ombak itu dia menjadi penapis kepada cahaya yang masuk. Lepas tu kita nampak kalau kat air, mana-mana pun dalam bilik air kita ke dalam tu kan, kita akan nampak ada kawasan yang gelap. Bila kita buat macam tu, kita cuba kita ambil baldi cahaya kan, lepas tu kita goyangkan air tu bagi berombak. Kita tengok ada nanti suluhan tu tak kena pada dasar, sebab dia halang oleh lapisan-lapisan ombak tu. Faham tak? Itu baru air yang dalam baldi je. Apatah laut yang dalam tu, ombak di atas sampai bawah, sampai tak cahaya bawah, tertahan oleh lapisan-lapisan ombak tadi tu, biasan-biasan tu, cahaya tu tak sampai. Jadi mereka buat amalan mereka tak perasan, rasa macam best, okey, akhirnya tak dapat apa-apa faedah. Jadi kemudian mawjun fi min fawqihi sahab, ditambah lagi dengan lapisan dari atas dia ada sahab, awan yang bawa hujan, awan gelap. Jadi di atas dia tadi, di atas laut itu yang laut yang gelap tadi, di atas dia terhalang dengan cahaya awan tadi. Kemudian apatah lagi laut itu yang gelap berombak, lapisan-lapisan, apakah cahaya akan sampai? Tak akan sampai. Mustahil lah. Itulah perumpamaan orang-orang kafir ni. Jadi zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan sebahagian dia di atas sebahagian yang lain, berlapis-lapis. Jadi manusia, sebab itu kita hari ni kita kena sedar yang mana setiap manusia kita ada lapisan-lapisan gelap kita, yang mana bila kita lakukan, keluar daripada kegelapan tu, baru kita nampak ini. Betul tak macam tu? Ya, dulu kita boleh macam itulah perubahan manusia ni kepada Allah nak bagi cahaya. Dia kena apa? Kena cari cahaya tu, Allah akan bagilah. Dan dia kena mengamalkan dulu, kalau tidak dia tak akan keluar. Pertama manusia ni gelap dia apa? Dia buat syirik contohnya. Akhirnya dia dapat keluar. Belum selesai lagi. Ada lagi gelap lain lagi apa? Buat amalan-amalan kurafat contohnya. Kan? Lagi buat maksiat lagi. Lapisan lagi. Jadi satu masa dulu kita rasa, saya hari-hari baca Quran. Gelap lagi tak? Ke dah cerah dah? Rupanya baru tahu Quran kena faham. Kan? Tu lapisan lagi tu. Dah faham pula. Saya pun masih lagi nak keluar dari kegelapan ni, tak tahu. Punya banyak ayat. Ada ayat ni terangkan, baru tahu. Contoh. Kan? Lapisan lagi. Demikianlah manusia ni. Kita akan tahu bila apa? Sebab tu para sahabat ni, ada tak dia stop sedekah ke, dia stop berjihad? Ada tak? Lagi banyak manusia buat berkorban tu, ketika itulah dia keluar lagi dengan lapisan. Dia keluar lagi. Lagi banyak dia keluar untuk Allah, lagilah. Rupanya dia sedar, rupanya masih lagi tak cukup. Banyak gelap lagi, di sisi gelap lagi yang dia tak sedar. Bila dia sedar? Bila dia sedar?
Jadi sebab tu Allah kata dalam ayat ni, nanti kita tengok sehingga kan apa? Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sehingga kan kalau dia keluarkan tangan dia sendiri pun, dia tak boleh tengok tangan dia sendiri. Bayangkan gelapnya. Tak perasan pun. Kenapa Allah gambarkan tangan ni? Inilah anggota yang buat salah. Dia buat salah pun dia tak perasan. Dia curi harta orang pun dia tak perasan. Dia buat riba pun dia tak sedar. Dia buat benda haram ke, dia tak perasan. Sebab apa? Dia tak ada takwa, dia tak rasa apa-apa. Dia rasa benda tu okey. Tapi bagi orang yang dah datang cahaya pada dia, dia rasa benda yang orang tak bimbang, dia bimbang. Dulu kita bimbang benda asalkan halal haram, dia rasa macam boleh je lah, percaya je. Tapi akhirnya sampai takwa tu, peringkat tu makin tinggi, makin banyak cahaya masuk ni, akhirnya dia nampak apa? Kadang-kadang benda-benda yang remeh-remeh pun rupanya besar bagi dia. Kecil-kecil benda-benda yang diremehkan tu rasa besar. Betul tak? Inilah yang kita bincang tentang takwa tu minggu lepas. Apa takwa? Ingat lagi, apa makna takwa? Cahaya tu. Dapat cahaya kena takwa baru dapat. Apa takwa, ingat tak? Ulang lagi ni. Kita kena ulang sampai kita ingatlah. Definisi Arab dia lebih baik lah. Apa dia? Antaj. Hafalkan ini pendek. Dia mudah ingat kalimah ni. Antaja'ala bainaka wa baina azabillah apa? Wiqayah. Mempersiapkan benteng terhadap diri kita, mempersiapkan benteng terhadap diri kita sendiri agar tak terkena azab Allah. Taja'ala tu maknanya mempersiapkan di antara kita, diri kita dan dengan azab Allah itu satu benteng, wiqayah, satu penghalang agar tak terkena. Jadi iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apa makna lagi yang boleh dapat daripada ayat ni? Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Apa makna lagi? Tadi dia tak nampak, dia buat lagi. Apa faedah ayat ni lagi? Dia tak nampak. Dia tak dapat melihat kesalahan dia sendiri. Dia nampak lihat apa? Nampak salah itu dia. Dia tak nampak salah sendiri, dia dapat salah orang. Faham tak? Ayat Quran tak menjadi pantulan untuk diri, sedangkan ayat Quran sepatutnya menyerap kan. Tapi kena kat dia cahaya, dia pantul pada tempat lain. Tak masuk kat dia. Rugi tak? Rugi. Quran ni pandang kita sendiri. Tapi bila orang tak ada gelap ni, dia tak dapat cahaya ni, apa jadi? Tak ada faedah. Bila dia tengok tangan dia tak nampak. Dosa dia sendiri tak nampak, orang lain dah nampak. Kan? Ini satu juga masalah. Sebab itu Allah kata wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Kalau Allah tak beri dia, siapa yang Allah belum jadikan dia, Allah belum siapkan berikan dia cahaya, apa dia? Fama lahu min nur. Dia tak akan dapat cahaya. Jadi sekarang ni bila Allah sebut macam ni, apa kita faham ayat ni? Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maknanya kita berserah ke Allah je lah. Dah macam mana nak buat? Allah kata Allah tak nak bagi, kita tak dapat lah. Ke macam mana? Usaha. Jadi dalam hadis panjang, benda ni dah Allah tulis. Satu hadis Sahih Bukhari,
Hadis tu panjang, hadis cerita tentang kejadian manusia. Manusia pertama dijadikan selama 40 hari dalam kandungan. Kemudian lepas 40 hari jadi apa? Alaqah. Lepas 40 hari jadi mudghah. Selama apa semua tu? 4 bulan lah, 120 hari. Barulah 120 hari tu baru ditiupkan roh. Ketika roh ditiupkan, Allah panggil satu malaikat wakil. Satu malaikat wakil yang akan tulis 4 benda. Dia akan tulis. Malaikat ni pertama dia tulis tentang amaluhu. Kedua, rizquhu, rezeki dia. Ketiga, ajaluhu, matinya, ajalnya. Dan yang keempat ada dua lah, syaqiyan ataupun sa'idan. Sa'idan, iaitu sama ada dia celaka atau bahagia. Ini benda yang tetap dah. Ini benda yang Allah tu dah tulis kepada manusia. Jadi bila kita tahu dah, Allah dah tulis dah mati, bila kita buat apa? Ada tak kita duduk diam je? Dah tahu dah mati, dah tetap dah, tak buat apa-apa? Ada ke makan ubat? Tetap kan? Tetap makan ubat, makan kan? Ke kita tak makan? Jadi macam mana kita yakin mati ni, tapi kita tetap makan, tetap hidup, tetap cari nak selamat, betul lah? Sedangkan mati dah tetap. Kita boleh buat kan bab ni? Kan? Bab ni boleh buat. Okey. Allah tetapkan dah seorang itu sama ada bahagia atau celaka. Ini kita biarkan ke? Kalau kita susah ke keluar dari masalah? Ini pun kita boleh buat. Kita mesti usaha nak keluar daripada ni supaya dapat sa'i dan bahagia. Rezeki pun dah tetap. Rezeki tu kita akan dapat di seumur hidup kita, sama dengan maut kita. Nabi kata dalam hadis, man haraba min rizki, siapa yang lari daripada rezeki dia tetap rezeki dia akan sampai pada dia, macam mana dia cuba lari daripada mati. Siapa yang cuba lari daripada rezeki dia, contohnya rezeki dia tetap akan cukup sampai kat dia, macam mana dia lari daripada kematian. Masalahnya kita tak tahu rezeki kita banyak mana. Apa kerja kita? Cari tak? Kita pun cari, usaha cari. Okey, yang ini amal juga Allah kata dah tulis. Amal dia sama ada dia amal ahli syurga atau amal ahli neraka. Kita buat diam je ke? Kita tak tahu mana satu amal kita. Adakah kita duduk diam je, tak buat baik? Dan macam mana saya dah tahu dah ke? Ataupun kita kena usaha? Kena usaha. Jadi ini masalah ni, ramai yang tak buat kan. Dia tahu benda ni, macam mana dia boleh usaha nak sihat kan, daripada nak selamat daripada mati, tapi dia akan mati juga. Macam mana dia boleh usaha nak cari rezeki, walaupun rezeki dia tetap banyak tu dah, tapi dia usaha juga. Begitu juga dia kena usaha untuk dapatkan syurga, tapi dia buat tak? Masalahnya nombor satu, dia tak buat tu. Betul? Betul tak ni? Perasan sama lah juga macam tu. Sebab itu kena usaha. Sebab tu Allah dah kata, Allah dah bagi cahaya. Allah dah bagi cahaya dah. Dalam surah 5, ayat 15. Okey, ayat 15 ni
Kita baca daripada yang bawah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Dari situlah. Okey, kita baca daripada penuh pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Baik. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang Allah berikan dia kunaan, iaitu kitab, benar-benar telah datang kepada kamu rasul kami yang membawa penjelasan terhadap kamu banyak daripada apa yang dulu kamu sembunyikan dalam kitab kamu. Jadi ini cerita kepada orang-orang yang dah dapat cahaya lah, dapat hidayah, dah dapat dah petunjuk yang Allah bagikan, tetapi mereka mengubah-ubahnya. Mereka sembunyikan. Inilah sifat orang munafik. Orang munafik. Cuma kita sebelum zaman Nabi, iaitu Yahudi tu, apa kriteria dia? Kriteria dia sembunyikan kebenaran lah. Dia sembunyikan kekufuran dia. Tapi dalam pada tu dia kata dia ada Nabi, dia berada di atas petunjuk, dia claim. Tapi hakikatnya dia ubah, dia tipu. Demikian ni ciri-ciri juga golongan yang boleh jadi juga nama dia munafik juga. Dia ada dengan petunjuk, tapi akhirnya dia apa? Dia ubah petunjuk tu, dia sembunyikan. Dia berlindung di bawah sumpah dia yang dia beriman. Sumpah iman dia. Dia berlindung di bawah apa? Sumpah keimanan dia tu. Ini bahayalah. Jadi Allah kata, Nabi ini datang untuk memberitakan, menjelaskan apa yang dulu kamu sembunyikan daripada kitab kamu. Dan Allah nak ampunkan banyak dosa sebenarnya. Allah tujuannya Allah nak bersihkan dan Allah nak ampunkan dosa. Tak apa, Allah tak ambil kira pun benda tu. Kamu sembunyikan dulu tak apa. Yang penting sekarang ni Allah bawa bagi Rasul ni, ikutlah. Allah tak ambil kira pun ada dosa yang dia buat dulu pun. Allah nak ampunkan. Ni golongan ahli kitab. Kemudian qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Benar-benar telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya dan kitab yang jelas. Inilah poin utama. Jadi tadi Allah kata faman lam yaj'al lahu nuran fama lahu min nur. Faman yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tak beri cahaya, dia tak akan dapat cahaya. Dalam ayat ni Allah kata apa? Telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya dah. Apa maksud cahaya? Cahaya di sini para ulama sebutlah, maknanya Rasulullah lah. Rasulullah. Dari segi apa? Jangan salah faham pula. Dari segi apa? Dari segi maknawi. Dari segi maknawi maksudnya Rasul bawa cahaya, itu Quran dah bawa petunjuk. Rasul ni berada di atas cahaya tu, jalan yang lurus. Bukan dari segi apa? Hakiki. Faham? Hakiki ni Rasul ni jadi daripada cahaya rambut. Bukan tu. Itu salah. Yang hakiki daripada cahaya siapa? Malaikat dalam hadis sahih. Malaikat Nabi sendiri sebut, manusia aku daripada tanah, kita ni daripada air mani, daripada tanah asalnya. Malaikat daripada cahaya, syaitan jin daripada lidah api. Dan terang dah, jelas dah. Di sini bukan maksud yang itu, maksud dia maknawinya Nabi ni berada di atas cahaya jalan tu. Jalan yang lurus itu cahaya maksud dia. Faham?
Kemudian dan kitab yang jelas, iaitu Quran, jelas, nyata. Itulah maksud cahaya, digabungkan dua. Mesti siapa nak ikut Rasul, mesti ikut Quran. Siapa nak ikut Quran, mesti ikut Rasul. Sebab Rasul tahu macam mana cara nak apply Quran. Siapa nak ikut Rasul saja boleh tak? Quran ditolak? Tak boleh, dia emosi, dia ikut perasaan, dia ikut akal dia lah macam mana nak ikut Rasul. Tak boleh juga, terbalik. Jadi dia mesti dua-dua. Dia mesti tak boleh tinggal salah satu. Jadi kemudian ayat yang ke-16, sambung ayat 16. Jadi Allah buat ayat 16 ni maksudnya adalah dia punya apa? Dia punya undang-undang yang mesti diikuti oleh manusia, prasyarat. Kita nak masuk sesuatu tempat mesti ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nak pergi interview mesti ada ini syarat-syarat dia, pakaian macam mana semua kan. Demikian juga nak ikut tadi nur wa kitabim mubin, Allah bagi syarat dia juga dalam ayat ni. Allah kata apa? Baca ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberikan. Yahdi maknanya apa? Jadi ayat ni Yahdi maknanya dia memberi petunjuk. Mana dia tu siapa? Allah. Allah tu di kat belakang. Allah tu di kat mana? Kita tengok ayat ni. Proses ayat ni berlaku. Yahdi. Di sini ada bihi kan? Bihillah hu Ayat biasa macam mana proses dia? Yahdi, yahdillahu bihi kan? Allah, dia memberi petunjuk, iaitu Allah lah. Allah memberi petunjuk dengannya. Nampak tak? Tapi kenapa ni ke depan ni? Apa nya? Nya ni kitab wa ar-rasul tadi. Dua-dua ni nur wa kitab. Faham? Maksudnya. Tapi tak sebut huma, tapi nya maknanya sebab apa? Dua-dua ni walaupun dia dua, tapi dia sebenarnya satu. Bila sebut ikut Rasul, ikut Quran lah tu. Bila ikut Quran tu, ikut Rasul lah tu. Walaupun dia dua nama, dia tetap satu. Sebab tu tak pakai berhuma, pakai hi je. Melalui ikut Quran dan sunnah. Jadi siapa nak dapat petunjuk, Allah memberi petunjuk bihi apa? Melaluinya. Jelas tak petunjuk ada? Ya, cahaya dia. Jadi melalui apa? Melalui benar-benar kepada tuntutan ini. Ikutlah kitab ini, ikutlah Rasul. Itu kamu akan dapatlah petunjuk. Pastilah akan dapat. Di ke depan ni kan sebab apa? Mustahaknya benda ni. Mustahaknya kedua-dua ni, petunjuk ni. Jadi melalui kedua-dua ini, Allah akan beri manusia petunjuk. Tapi kenapa manusia tak nak belajar ni? Dia duduk belajar kat mana nak dapat petunjuk? Jadi kadang-kadang kena fikirkan lah. Jadi beratnya, pentingnya Quran ni. Sebab itu juga berdasarkan hadis ni lah Nabi sebut, berdasarkan ayat ni Nabi sebut apa? Tarak tu lafaz hari ni. Fikum apa? Tarak tu fikum. Aku tinggalkan kamu. Dia punya terjemahan ingat ya. Amrain. Lagi? Aku telah tinggalkan kamu dua benda. Jadi dua benda ni lah, dua benda yang hakikatnya satu. Tak ada orang boleh claim dia ikut Rasul tapi dia tolak Quran, tak ada. Dia tahu, tak boleh. Sama juga dia claim dia ahli Quran, kan ada Quraniyah. Hari ni golongan apa? Quranik saja. Sampai dia nak tolak-tolak hadis Nabi. Kan?
Kalau boleh Abu Hurairah tu dia nak mendhaifkan Abu Hurairah ni tak boleh terpakai. Kalau boleh dia dapat tu, berjayalah dia. Quranis. Dia literary keluar, baca Quran, dia tafsir ikut Quran tu saja tanpa berpandu hadis Nabi. Sedangkan hadis tu penjelas kepada macam mana nak aplikasi Quran tersebut. Dua-dua mesti ada. Sebab itu aku tinggal kamu dua benda ni, Quran dan sunnah aku ini. Dan Nabi bagi apa? Nabi bagi apa ni? Nabi bagi jaminan. Lan tadillu. Lan tadillu ni jaminan. Lan tadillu ma tamassaktum tamassaktum. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnata Nabi ihi. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Mazhab apa? Maliki. Imam Malik yang riwayatkan hadis ni dalam Muwatta dia, kitab besar dia. Dia baca hari ni, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabiyyihi. Aku telah meninggalkan pada kamu, pada kamu, dalam kamu, wahai kaum umatku muslim, wahai manusia seluruhnya juga, dua hal, dua perkara, urusan lan tadillu. Jadi lan maksudnya apa? Menafikan selama-lamanya. Penafian untuk selama-lamanya lah maksudnya. Itu maksud lan guna dah. Ya, kamu tidak akan sampai sama sekali, maksud dia. Tidak akan sama sekali kamu akan sesat. Tadillu, kamu akan sesat. Ma menunjuk kepada zaman. Ma ni maknanya apa? Selama mana? Tak kira selama hidup banyak lama mana pun, selama mana, zaman mana pun, selama mana tamassaktum, kamu telah berpegang teguh, tamassak, pegang, bihima, dengan kedua hal ini. Syarat dia mesti apa? Tegang selama-lamanya. Dua dia. Selagi mana pegang teguh, apa berlaku? Kamu tak akan sesat. Okey? Apa dia? Kitabullah wa sunnata Nabi. Quran dan sunnah Nabi. Macam mana nak pegang? Jadi maknanya nak pegang kita kena jelas, kena memahaminya, kena berusaha untuk apa? Menyampaikan ia ke dalam apa? Sanubari kita, hati kita. Sebab apa? Ada juga golongan yang dah tahu, dah bersama, tapi apa? Jadi munafik. Dia tak buat, dia tak masuk sampai ke hati. Jadi ini masalah juga. Ada juga yang tak jadi di situ, tapi dia apa? Dia jahil. Sebab itu zulumat, zulumat pertama yang kena keluarkan apa? Zulumat satu apa? Kejahilan. Jahiliyah. Zulumat Di sini ada pertama jahiliyah. Ini dulu kita kena cuba keluarkan. Apa jahiliyah? Maksudnya jahiliyah kepada mana? Kepada benda ni. Itu dulu ilmu. Kepada berilmu lah. Kemudian yang kedua, barulah tahu syirik. Jumat apa? Syirik kepada nur tauhid. Lawan dia nur tauhid. Kemudian kepada satu lagi selepas syirik ni, nama dia bid'ah. Kepada nur sunnah. Kemudian yang keempat, ta'ah.
Dah buat dah tadi ni semua. Dah berilmu, bagus. Semua tauhid. Okey. Ikut sunnah Nabi, semua pandai ni. Tapi dia tak jaga ketaatan. Bila seorang-seorang dia tengok maksiat, dia tetap buat. Tengok aurat wanita yang tak halal bagi dia contohnya. Dia tak taat Allah. Jadi maksiat. Jadi zulumat ke taah pula. Maksiat. Zulumat apa? Maksiat kepada taah. Itu lawan dia. Apa? Jahiliah kepada hidayah. Syirik kepada tauhid. Bid'ah kepada sunnah. Maksiat kepada taah. Ini 4 perkara. Banyak lagi lah, macam-macam lagi. Tapi syarat pertama apa? Kena ada ilmu. Tidak, dia tak tahu yang dia buat benda ni, dia tak tahu yang dia buat benda ni, tak tahu yang dia buat ni. Dia rasa okey je. Syaitan akan hias benda tu. Okey, balik ayat 16 tu. Jadi yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Oleh kerana siapa yang ikut nur wa kitabil mubin yang jelas ni, dengan itu, dengan melaluinya lah Allah akan beri petunjuk. Satu syarat lagi. Orang tu kena buat apa? Dah ada ilmu dah tadi. Kena buat apa? Ittiba'. Tu manittaba'a. Dia kena ikut lah. Dah tahu dah, banyak macam-macam boleh tahu. Ayat ni dah tahu cerita pasal ni dah. Tapi dia tak taat, tak ikut pun. Manittaba', dia kata ittiba'. Dia kena ikut perintah. Okey. Di situ ada makna ittiba'. Jadi siapa yang ittiba', ikut ridwanah, keredaan Allah ni. Keredaan Allah ini, Allah akan bagi dia subulas salam, jalan-jalan banyak, jalan-jalan keislaman. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nampak tak? Ni dah cara nak keluar zulumat. Faham dah solusi dia? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dan dia akan keluarkanlah mereka daripada zulumat yang lapis banyak tadi, macam-macam zulumat tadi, daripada zulumat kegelapan tadi kepada cahaya tu. Biiznih, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan memberi petunjuk, tambahkan dari petunjuk kepada jalan yang lurus. Baik, itu cerita pasal ayat ni yang dimasukkan kegelapan tu. Seperti hujan lebat, di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Digambarkan apa kegelapan ini dia. Orang munafik ni tak nampak apa dia salah dia. Dia tak nampak apa dia punya, yang dia penipuan dia tu, hati dia tak nampak. Jadi sebab tu Allah bagi dua benda lah, ada kaitan lah. Jadi hujan ini maksud dia apa? Dari langit ni dua tu, Quran dan sunnah. Hujan juga, Allah ibaratkan hujan ini adalah petunjuk. Hujan itu ibarat apa? Bila turunnya cahaya Quran ni, manusia ni tumbuh hidup subur. Umpama hujan yang tanah kering kontang, bila manusia ni kafir, dia buat tanah yang kering kontang, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa manfaat. Bila turunnya hujan, tumbuhnya kehijauan tu, pokok-pokok, buah-buahan. Demikianlah bila manusia ni tak ada hidayah, semua kering kontang, dunia akan haru biru, hancur, rosak akhlak, moral semua rosak. Maka bila turunnya cahaya ini Quran, apa berlaku? Semua akan bertambah baik, akan tumbuh subur di barat tu. Ini kalimah yang baik akan menumbuhkan pohon yang baik. Cuba tengok dalam surah 14. Ayat 24 ayat 24.
Surah 14 ayat 24. Kita boleh baca ni sampai 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faru'uha fis sama'. Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah, iaitu kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tafsiran dia banyaklah ni. Yang paling utama itu maksudnya apa? La ilaha illallah. Apa pengisian tafsiran ni? Itu Al-Quran itu juga. Petunjuk Allah ni. Dari situlah maksud manusia memahami la ilaha illallah. Manusia tak boleh memahaminya tanpa apa? Allah bagi petunjuk kepada Rasul, Rasul dakwah. Kita takkan tahu apa makna sebenar la ilaha illallah tu. Melalui petunjuk tu. Itu maksud kalimatan thayyibah. Jadi semua yang dalam Quran juga termasuk kalimatan thayyibah. Jadi ia seperti kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik, asluha, akarnya, sabitun, kukuh, wa faruha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Tinggi, pokok yang baik. Tu'ti ukulaha, ayat 25. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Jadi ia menghasilkan buah-buahnya pada setiap masa dengan izin Rabbnya. Menghasilkan buah-buah iaitu apa? Iman lah. Dapat anak soleh, isteri solehah, suami yang soleh, negara pun aman makmur. Allah buka pintu-pintu keberkatan kepada negeri-negeri itu. Begitulah keadaan dia. Aman sentosa. Rakyat dia semuanya beriman kepada Allah. Macam yang berlaku pada zaman Nabi dululah. Sampaikan apa? Mereka berhijrah kepada Nabi. Mekah ni, Madinah itu umpama satu negeri yang baiklah di situ. Sampaikan rakyat dalam tu, orang yang keluar dan masuk negeri tu, dia sanggup apa? Sanggup kongsi semua harta tanpa ada sedikit pun kepentingan. Mana nak jumpa manusia macam ni? Tak ada. Susah nak jumpa. Bukan susah pun, bahkan memang mustahil nak jumpa manusia setinggi itu nilai dia hari ni. Kerana apa? Tarbiyah daripada Allah dan Rasul tadi. Jadi wa nadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah membuat perumpamaan ini, banyak perumpamaan kepada manusia supaya mereka fikirlah. Allah buat perumpamaan sebab apa? Kenapa Allah buat perumpamaan kepada benda-benda zahir di bumi ni? Sebab manusia berinteraksi dengan benda tu. Kita fikir. Bukan sekadar teori. Quran ni mana? Bukan kitab teori. Belajar bahasa teori saja, tak. Apply, melihat kepada keadaan kita juga, keluar. Tadabbur alam ini juga. Quran di samping itu melihat kepada realiti yang berlaku depan mata yang sama Allah sebut. Untuk apa? La'allakum yatafakkaru. Fikirlah. Allah kata fikirlah. Itu. Jadi kemudian, jadi ini adalah petunjuk maksud je. Ayat ini kita fahamlah maksud dia. Hujan langit-langit ni adalah petunjuk yang turun mencurah-curah ni. Tapi bagi orang munafik, dia rasa apa? Dia rasa macam, yelah, kita pun tahu kan benda ni. Cuba anak kita nak sihat ke semua, rasa macam lemas dengar, tak suka dengar. Nabi datang pula, tiba-tiba datang pula. Di Madinah tu tiba-tiba datang pula daripada Muhajirin datang. Oh, lagi sakit hati dia. Nabi pula datang, lagi dia rasa lemasnya. Suruh kena perang pula, aduh, rimas. Tak suka. Faham tak?
Sedangkan benda yang ini, hujan yang lebat mencurah tadi apa? Kita nak nafi'an, lepas tu nak kebaikan daripada dia. Memanglah dapat baik ni kena berjihad sikit, susah. Sebab itu digambarkan rod ni apa maksud dia? Rod ni disebut naziran. Cerita-cerita tentang peringatan azab. Buruh tu dengar masuk telinga, Allah cerita tentang banyak perihal azab Allah ni semua datang. Dan juga barkun ni ibarat apa? Basyiran. Basyiran ni maknanya cerita tentang apa? Apa yang kamu akan dapat nanti, iaitu nikmat nanti selepas ni. Nikmat iman tadi. Iaitu dia cahaya. Cahaya mana? Syurga ni. Tapi apa yang ada pada dia? Dia sekejap je. Macam kilat tadi. Oh, rasa macam okey ke kan? Sekejap. Tapi lepas tu dia ikut nafsu dia. Itulah sifat munafik ni, gambaran dia. So munafik ni cerita tadi jihad semua, dia semangat. Dia nampak syurga tu nampak macam apa? Terlintasan sekejap. Dia tak nampak gambaran yang besar-besar betul-betul. Dia tak ada semangat. Faham? Boleh tak? Habis dah. Assalamualaikum. Tak dengar? Bateri banyak lagi. Sekejap. Ya. Baik, seterusnya ayat 26. Sambung tadi sikit lagi. Tak apalah, kita tutup. Jadi ayat ni boleh sebenarnya baca sampai 27 lah seterusnya. Jadi ayat 26-27 cerita tentang orang yang kalimatan apa? Khabithat, yang buruk, iaitu selain daripada kedua-dua ni lah. Selain daripada kalimah yang Allah dan Rasul ajarkan tu. Baik. Jadi atau seperti hujan lebat dari langit yang di dalamnya disertai dengan kegelapan tadi, dan adanya berita kabar yang menakutkan. Bila Quran datang, dia bagi tahu dua berita ni. Allah utuskan Rasul tidak lain hanya untuk cerita basyiran wa nadhiran. Itu ingat, Quran datang di cerita dua benda ni. Cuba tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 119. Al-Baqarah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka, apa dia? Bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau ini, wahai Muhammad. Allah utuskan Nabi membawa hak. Hak ni tadilah cahaya dan kitab yang jelas tadi, itu hak Quran tadi. Apa ada isinya? Basyiran wa naziran, iaitu adanya kabar gembira dan adanya peringatan yang dalam bentuk ancaman. Jadi cara kita juga nak dakwah, nak nasihat anak, kena cerita dua-dua. Faham? Kena cerita dua. Sebab apa? Kita nak menanamkan dia rasa gerun, dia takut. Sebab kalau orang tak takut, dia boleh buat apa saja. Walaupun dia tahu ada benda baik, dia tahu berita gembira tu, tapi dia tak ada perasaan takut. Dia buat dosa pun dia tak ada rasa apa-apa. Sebab itu pentingnya bagi wujudkan khauf tu. Anak-anak kecil kena rasakan takut dia kepada neraka itu cukup besar berbanding dengan takut musibah dunia ni. Dan juga naziran, basyiran dan naziran.
beritahu janji Allah syurga tu, buat macam ni dapat pahala, nanti baru masuk syurga, bagi dia nyaman, suka. Harap, ada rasa harapan yang tinggi kepada syurga Allah. Ini adalah kita wajib buat benda tu kepada ahli keluarga semua, kan? Biasa kita boleh cerita apa? Kita boleh cerita basyiran, tadi ada kabar gembira, sana ada buat sale. Basyiran lah tu kan. Kita boleh cerita bab yang tu, basyiran dia. Oh ni tadi, jom kita pergi mall ni, tadi ada ini ni. Basyiran, kabar gembira untuk sekadar apa? Bukan yang itu kabar basyiran sepatutnya sampai kat sana tu. Jadi kita boleh juga cakap naziran, apa dia? Oi, pakai mask nanti COVID kan. Tapi ngumpat tak apa, tak nampak. Contoh sebenarnya itulah naziran yang patutnya. Jangan buat ni, dosa, nanti kena azab. Tapi kita banyak ingatkan naziran tentang dunia ni, benda menakutkan kat dunia. Makan itu, ini, nanti itu. Memang bimbang lah tu. Bukannya salah pada itu, tak juga. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah Nabi bawa apa? Untuk akhirat. Sebab tu ayat dia lepas tu, wala tus'alu an ashabil jahim. Terus cerita akhirat tu. Dan tidaklah engkau ditanya siapakah yang akan dapat azab nanti, siapakah penghuni neraka jahim. Kau tak tanya benda tu. Maksudnya terus tumpu pada itu. Itulah maksud yang Nabi bawa. Hak ni datang untuk akhirat, cerita pasal benda tu. Dan kerja kita mengolahlah apa yang ada ni, sumber di dunia ni, untuk itu, untuk matlamat selamat azab Allah tu, dan dapat kabar gembira yang Nabi janjikan, Allah janjikan di akhirat. Itu sepatutnya ditanamkan, selalu diwar-warkan, yang mana hari ni benda ni jadi satu benda yang bila tak biasa buat kan, tak ada satu apa, tak biasa benda ni. Bila kita nak buat, nak ubah, jadi susah tak? Susah, jadi macam potonglah dia ni, nak pergi piknik ni, tiba nak cerita benda ni pula. Itulah. Jadi kadang-kadang ni bahaya juga. Kita nak pergi sesuatu tempat ke, kadang nak bersukaria ke, kita tak tahu musibah yang datang kat situ. Akhirnya apa berlaku? Kan? Jadi kena hati-hatilah. Sayangilah keluarga ni sampai ke mana? Macam mana Nabi sayang umat dia. Cerita pasal apa? Azab ni. Takut kan akhirat tu. Jadi jadi di sini ni dia dua maksud dia. Jadi apa sifat orang-orang ni? Gambaran dia macam yang kita sebut lah. Mereka tak suka dengar. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanim. Bila datang benda ni macam rimas. Tak payahlah selalu-selalu sangat cerita. Boringlah cerita Quran je. Kan? Rasa macam tak open minded lah. Betul tak? Rasa macam-macam lah datang. Siapa yang buat ni? Hawa nafsu sendiri dan syaitan lah. Dia dah terpalit dengan benda ni. Nampak tak? Itulah dia. Sebab itu Allah sebut dalam surah Baqarah juga, sebenarnya mereka ni mengaku je cinta Allah dan Rasul, tapi mereka tak cinta. Mereka lebih suka kepada kenikmatan tadi tu. Allah janji syurga dia, tapi dia tak berapa suka sangat. Dia menyamakan syurga tu dengan dunia je. Dalam surah 2 ayat 164 Allah sebut. Ni sifat orang munafik lah. Ayat 164. Ada ke ni? Okay, ada. Kita tengok terus ringkaskan Ayat 165 bukan 164, 165. Okay, wa minan nas, sama tak macam ayat surah 2 ayat 8? Starting dia, mula dia sama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Okey, ni ayat dia. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dia bukan cakap amsilan ke ataupun berhala asnaman, bukan. Andad ni maksudnya apa? Andad ni antaj'ala ghairillah niddan, iaitu engkau jadikan selain Allah sebagai sesuatu yang sama untuk ditandingkan. Betul. Faham? Niddan. Siapa sajalah.
Maknanya Allah ni bila Allah cakap akhirat, dia menandingkan nikmat dunia sama dengan akhirat. Dia sedang menjadikan Allah tu niddan. Itu maksud dia, andadan. Mufrad dia niddan. Dia bukan sebut bukan mesti sembah berhala, tak. Kita jadikan nafsu kita tu kan, kita seronok dapat ini. Kita takut musibah ini sama macam takut apa? Malah lebih takut daripada macam mana nak selamat daripada neraka. Kita sedang jadikan apa? Allah itu apa? Andadan. Kita duk jaga diri ni, jaga ni, tapi lupa nak buat amal untuk akhirat, neraka, selamat daripada neraka. Kita sedang jadikan Allah tu apa? Andadan. Kita sibuk belanja dunia untuk dunia, dapatkan ni selangan dunia ni kan, jaga aircon kita biar hidup selesa. Tapi kita lupa untuk infak, tolong orang susah yang Allah perintah semua ni, agar kita selamat daripada azab kubur, azab neraka. Kita sedang jadikan ni apa? Allah tu apa? Andadan. Sebab kita lebih cinta dunia banding akhirat. Kita jaga anak kita, hantar dia semua supaya dia maju hebat dalam dunia ni semua, pandai itu ini. Tapi kita lupa untuk didik dia supaya apa? Dia tahu tentang akhirat, dia jaga diri daripada kena bakar azab kubur ni semua, azab neraka ni. Maka kita sedang jadikan apa dia? Allah ni apa? Faham tak? Agak ni cerita kat orang kafir je? Tidak, kepada semua manusia, iaitu wa minan nas, dari kalangan manusia. Kamu tu kafir terang-terang lah, sudah tentulah. Kamu walaupun kamu apa? Muslim pun sama juga. Sebab ini semua manusia. Jadi dan daripada kalangan manusia ada orang yang menjadikan, mengambil selain Allah itu sebagai andadan. Tu dunillah ni apa sajalah yang bukan Allah. Dunia dan segala isinya dilebihkan. Berbanding dengan apa? Bersedia untuk amal tadi, akhirat tadi. Bersedia untuk ajal dia tadi. Maka dia sedang menjadikan Allah itu andadan. Faham? Barulah rasa baca ayat ni. Apa yang kita lebihkan? Baru kita bimbang, kita tengok wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta yang ini sama macam cinta Allah, sedangkan cinta Allah tak boleh ditandingi oleh apa pun. Kan Nabi kata antara sebab manusia ni dapat kemanisan iman, halawatal iman, apa dia? Mereka cintai Allah mimma siwahuma, melebihi daripada segala-gala kedua-dua itu. Mereka mencintai Allah melebihi daripada semuanya sepatutnya. Tapi tak. Ini bukan dikata lebih, tapi samakan pun tak boleh. Dia bimbang anak dia tu sama, maknanya dia menyamakan apa? Dia bimbang anak dia kena azab sama dengan dia bimbang anak dia kena musibah dunia. Tak boleh. Dia mesti lebih bimbang anak dia terkena azab berbanding anak dia tertimpa musibah dunia. Faham tak? Itu lebih kita contoh orang apa sakit hari ni kan, sakit sampai apa menyusahkan nak solat. Kita boleh tak suruh tak ada solat juga, ataupun kita rasa kesian, tak apalah sudah sakit. Jadi kita bimbang dia solat nanti dia tertimpa lebih banyak musibah sakit tu, bimbang kalau dia tak solat dia kena azab. Mana kita bimbang? Sepatutnya kena kerah jugalah suruh solat, tapi sanggup tak buat. Ni kadang-kadang nampak tak tu? Apa pertimbangan kita? Apa pertimbangan kita dalam bab ni? Inilah iman tadi. Itulah iman dia, faham? Boleh lah. Ini ayat tu. Jadi orang ini dia ada masalah hati tu, masalah keyakinan. Sebab tu orang munafik ni masalah dia kat sini, dia bukan masalah pada pakaian dia. Pakaian dia semuanya. Kalau kita tengok kepala munafik ni siapa? Siapa kepala munafik? Abdullah bin Ubay. Nama pun siapa? Nama yang paling Allah suka, Abdullah. Nama dia Abdullah, nama bin Ubay bin Salul. Jubahlah selalu solat dekat belakang Nabi je, Nabi imam dia. Kalau boleh macam itulah. Sampai tu dia mati pun nak. Tapi apa masalah dia? Bukan pada dia punya penampilan, tidak. Tapi pada apa? Apa hati dia sebenarnya? Keyakinan dia benar-benar pada basyiran wa nadhiran, pada al-haq yang Nabi bawa tu. Nampak? Jadi ayat ni boleh membuktikan. Apa lagi tandanya? Kita boleh faham bahasa Inggeris, boleh belajar selama 20 tahun nak dapatkan ini, itu, ini, kan? Dunia tadi kan? Tapi Quran tak faham. Sedangkan Quran kita dah tahu daripada kecil lagi. Andadan tak?
Yatakhizu min dunillah andadan ke tidak? Andadan. Yuhibbunahum. Mereka cinta hal ni kama yuhibbullah. Sama kan? Tak bimbang ke? Bimbang. Itu sifat dia. Faham? Jadi ini ayat Quran dia akan menghentak kita supaya kita rasa macam tak selamat. Memang itulah yang dikehendaki pun. Memang Allah nak takutkan hamba-hambanya melalui Quran. Akhirnya bila ketakutan itu kita kita serap dalam diri kita, dan kita akan jadikan benteng supaya kita dapat terhindar daripada apa yang kita takuti ni. Allah bagi tak hidayah tu? Allah akan buka jalan, subulas salam, jalan-jalan. Kita akan rasa tenang dah lepas tu. Tenang dah. Dulu susah saya nak keluar, nak berhenti kerja ni sebab saya tahu kerja ni riba ni. Contohlah kan. Tapi bila dah keluar tu rupanya ada rezeki lain. Ketika tu dia tenang tak? Tenang sebenarnya. Tapi ketika dia tak buat tu sebenarnya dia rasa macam apa? Dia bimbang kan? Dia lebih bimbang. Tapi kalau dia dapat buat lawan benda ni, dia sanggup korbankan, akhirnya apa dapat? Allah akan bagi dia satu benda yang lebih baik daripada tu. Tapi dia tak yakin, kita rugi tak? Sebab tu selagi kita masih hidup, kita berpeluang, cuba buatlah maknanya. Kita kena ada takwa tu. Kena jadikan diri kita ni, sediakan. Boleh inilah ayat dia. Jadi jangan jadi macam munafik ni apa? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Sedangkan maut ni akan dah datang. Nak takut, memanglah takut. Kenapa dia takut? Sebab dia tak sedia untuk ini. Dia tahu kalau dia mati dia tak akan dapat apa-apa faedah. Dia tahu dia akan mati, dia tak akan dapat apa-apa faedah. Maka sebab tu Allah kata orang beriman sepatutnya apa? Ayat 165 tu, wallazina amanu asyudda hubbalillah. Dan orang beriman ni sangat cinta, kecintaan dia tinggi, besar, dahsyat, hebat. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan kemudian gambaran terus kepada cerita pasal azab. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Bayangkanlah kalau kamu melihat, ini maksudnya bukan yang kamu lihat sekarang. Allah suruh kita imagine ni, kita fikirkan, tafakur, tadabbur, fikirkan apa yang Allah cerita. Bukan suruh kita lihat, sebab tak boleh lihat lagi. Azab ni, keadaan ini tak boleh kita lihat kan. Tapi kenapa Allah kata yara? Yara ni bukan maksud lihat tu semata-mata, tapi apa? Tadabbur, tafakur dan ta'ammul dengan apa yang Allah sebut ni. Apa yang Allah buat, imagine tadi dengan dunia ni yang mana semua yang ada akan musnah, mati kan. Kita tengok ada yang sihat, tengah sihat tiba-tiba boleh mati. Itu Allah suruh kita fikirlah tu. Hakikat semuanya akan lenyap kan. Kita pun bukannya sihat selalu, lama-lama lemah juga, macam-macam benda. Jadi kita duk bertahan jaga pun tak guna juga. Baik kita prepare untuk apa? Memang tempat nak pergi dah pun mati tadi. Baik sediakan tu. Duk buang masa tadi tak guna juga. Kamu akan tetap capai benda tu juga. Lari duduk mana pun. Jadi baik sediakan hak ni. Lagi senang. Dan tak takut dah. Jadi kalau dah sedia, takut tak nak mati lagi? Tak takut kita nak tutup telinga tak? Tak, memang lagi nak dengar. Buka telinga nak dengar apa lagi peringatan Allah, supaya hati ni rasa bersedia. Faham tak? Kalau tidak, sebab tak bersedia, tutup telinga lah. Faham ayat ni? Ni biasa baca ayat ni. Itu yang sepatutnya kita kena fikir. Ni tadabbur, kena nampak ayat tu cerita pasal apa ni. Jadi kenalah tengok ayat lain tu. Dan kalaulah orang-orang yang munafik tadi ni, dia melihat, ketika dia melihat azab, baru dia yakin annal quwwata lillahi jami'a, bahawasanya Allah itulah kekuatan dia lah. Apa dia? Semuanya milik Allah rupanya. Baru dia yakin. Ketika itu sebab apa? Amal dia je boleh selamatkan dia. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dulu dia rasa macam, dia tahu, dia ada duit, bayar je lah semua kan. Dia sakit, dia ada duit, contohnya dia boleh pergi hospital yang paling mahal, yang orang tak mampu nak pergi, dia boleh pergi. Tapi rupanya mati juga kan. Barulah ketika tu dia nampak azab. Allah, semuanya rupanya Allah punya. Perasan tak? Itu kita kena fikirkan. Jadi wa annallaha syadidul azab, dan semuanya Allah itu sangat keras azab dia. Inilah yang patut kita bimbang. Lebih daripada kita bimbang musibah dunia sehingga sanggup menggadaikan akhirat. Nak jaga tadi, bimbang dunia ni sempit tadi, sanggup menggadaikan akhirat dia. Inilah orang munafik. Faham? Nak jaga kesinambungan di dunia, dia bimbang anak-anak dia tinggal dunia, tapi dia tak ajar akhirat.
Akhirnya jadi apa? Jadi hamba dunia semua, taat semua. Tapi Allah dia tak taat. Rugi tak? Sebab apa? Selama ni rupanya Allah itu dijadikan andadan, disamakan nilai tu. Faham? Ini. Maka Allah kata apa? Kamu buatlah macam mana pun, wallahu muhitum bil kafirin. Allah tak akan kepung orang-orang yang ingkar ini sampai dia masuk ke liang lahat dia. Sebab itu akhirnya buka surah At-Takatsur. Apa berlaku manusia ni semua? Allah kata apa? Surah At-Takatsur ayat berapa? Surah 102 kan? 102 ayat 1 hingga 7 kan? Kita tutup dengan ayat ni. Dia panjang lagi ni, banyak. Tadi saya fahamlah sikit ayat ni macam itulah, simple dia. Dia waktu tu cepat sangat rasa. Dah 12 suku lah. Surah 102 ayat 8 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhaakumut takatsur. Apa makna dia? Bermegah-megahan. Ya ke? Bermegah-megahan melalaikan kamu. Jadi ada orang kata, saya tak megah-megah pun. Macam mana? Saya tak megah-megah. Dia orang kaya ni, tapi dia tak megah-megah. Apa maksud dia? Takatsur ni maksudnya daripada kasura. Takatsur daripada kasra. Kasra apa? Kasura apa? Banyak. Bila takatsur, apa maksudnya? Membanyak-banyak. Dia kumpul-kumpul. Dia menghimpun-himpun. Itu maksud dia. Himpun-himpun harta ni. Himpun-himpun apa saja? Harta ke? Himpun apa? Pangkat ke? Boleh himpun juga pangkat. Dihimpun. Kan? Apa lagi? Anak cucu ke? Himpun-himpun tu. Itu maksud dia. Dia takatsur. Membanyak-banyakkan benda tu. Mengumpul-ngumpul. Benda ni semua apa dia? Apa dia? Alha. Sifat dia akan alha. Alha ni kalau bahasa Perak apa? Leher. Leher. Apa? Lara leher akan sebab apa? Betul tak leher? Contoh paling mudah. Dah berumur kau contohnya kan. Projek masih banyak lagi ni. Sempat tak dia sibuk dengan projek nak fikir nanti ini ada masalah ini dia akan fikir. Akhirnya dia sempat tak dengan cerita pasal kubur dia? Sempat fikir tak? Dia busy tadi sebab dia kumpul benda tu. Dia duk kerja lagi. Ada datang lagi masuk lagi proposal. Ambil, kaut, semua dia kaut. Sedangkan hidup ni makin singkat. Dia tak sempat lagi nak prepare. Adakah benda tu akan menyebabkan manusia lalai? Memang pastinya. Dia tak sempat. Masa dia tak akan ada untuk bersedia ni. Faham tak?
Sibuk dengan projek lagi, itu ini, semua dia kaut, dia pun tak nak tinggalkan dah. Dia masih lagi duduk tu. Faham? Itu maksudnya alhaakumut takasur, kumpul-kumpul ni, sibuk lagi duk himpun. Tak guna dah kamu himpun, kamu pun dah tinggal berapa lama je lagi. Jadi benda tu. Sebab apa dia rasa tak cukup. Jadi kalau kita bermegah-megah ni, kita rasa tak ada apa-apa sangat. Kan? Saya tak, bukan. Tapi saya kumpul, cuma saya tak megah-megah kumpul. Faham? Jadi macam tu, maksudnya dihimpun-himpun lagi, apa lagi nak? Jadi begitu. Jadi kalau kita dah ni sekarang ni, apa kita kena buat? Sumbangkanlah pada jalan Allah. Apa nak kena bantu ni? Tak payah duk beli kereta baru lagi, dah cukup dah pakai lah. Contoh. Tak payah lagi kan? Contoh lah. Jadi benda-benda ni nak ikut masing-masing lah. Tak payah kumpul. Sebab apa? Baru sampai order, besok mati. Kan? Besok kan memang dah ada mild stroke sikit-sikit ke, punya keras tu tak boleh bawa, tak mati pun keras pun tak boleh bawa, orang lain yang bawa. Kan dah rugi, buat apa lagi? Contoh, sekarang ni benda yang ditinggalkan ni terlalu banyak ni, amal yang akhirat ni terlalu banyak ditinggalkan. Sekarang ni masanya tinggal sikit lagi masa nak sampai penamat. Tolonglah gunakan semua yang ada, habiskanlah. Itu masa dia. Itulah maksud dia. Sebab itu Allah kata apa? Kamu tak akan sedar kalau kamu duk busy dengan benda tu. Kita boleh tak tolong orang duk sibuk tu? Kita akan cakap, dia akan balas alasan dengan dia ada hujah B dia. Kita pakai hujah C, dia akan ada hujah D dia. Macam itulah. Itu syaitan telah perdayakan. Jadi Allah kata apa? Hatta zur tumul maqabir. Itu baru dia sedar sampai kamu masuk ziarah kubur. Kamu ziarah. Ni ada dua pendapat maksud dia. Sebab itu Nabi anjurkan kita semua selalu apa? Antara sunnah kita ziarah kubur. Di dunia ni banyakkan ziarah kubur. Ingatkan kawan kamu yang dah mati tu kan, mak bapak kamu. Semua orang ni semua dulu saya lihat dia sihat di dunia. Sekarang dia tak ada apa-apa dalam kubur. Pergi kubur doa, bukanlah kubur nak minta apa-apa, tak. Ziarah kubur ni dua tujuannya apa dia? Nak ingat kematian dan nak apa? Bagi salam pada ahli kubur tu. Nak doakan dia, itu saja. Doakan ahli kubur ni, tak payah pergi kubur pun tak apa. Tapi yang paling penting elemen dia adalah ingat mati. Bukan nak minta hajat pada kubur, bukan. Itu syirik pula. Akbar, syirik besar, bukan. Dua saja. Faham? Itu sebab itu sunnah, pergilah seorang-seorang. Jadi kalau orang yang nampak akhirat, dia tak takut pun nak pergi kubur malam pun. Tapi sekarang ni masalah kita ni, kita tak takut tentang orang yang dah mati tu, tak nampak mati ni dekat. Tapi duk takut hantu kat kubur. Allah Allah. Pun masalah kan, kesian orang Melayu ni. Kena diperbetulkan. Tak ada. Sebab tu sahabat Nabi Umar Al-Khattab ni kadang-kadang malam-malam dalam tak ada orang tu mereka pergi kubur. Mereka ziarah tu sebab apa? Takut kematian, sedia untuk tu. Kita hari ni ada tak lagi? Oi, takut ada rambut panjang nanti pula. Tak berani pergi. Jadi tak payah tunjuk kat orang lah kita pergi buat baik tu. Tak payah. Pergilah untuk apa ni? Untuk betulkan hati kita. Nampak? Itu pertama. Ziarah kubur maksudnya secara nyata di dunia ni, sampailah kamu ziarah kubur baru kamu ingat. Ya Allah, apa aku buat ni? Itu satu. Tapi satu lagi apa? Ziarah kubur ni adalah bila mati nanti. Ini bahaya, ini yang kita tak nak lah. Biarlah kita ziarah kubur sekarang, kita sedar. Daripada kita ziarah kubur juga, tapi kita kira itu mana? Mati. Kenapa dia sebut ziarah juga? Sebab kita memang sedang ziarah tempat itu. Nanti kita akan dibangkitkan. Ziarah ni maknanya berlalu. Lalu tempat tu, kemudian dia tak duduk situ terus. Dia akan pergi tempat lain. Ziarah. Kita pergi ziarah rumah orang, kejap kita balik. Itu juga kita pergi kubur. Kita bukan duduk sama-sama bila-bila dalam kubur. Semua akan bangkit nanti pergi satu tempat, dikumpulkan. Masyar dan ada perjalanan yang panjang nanti. Ingat tu. Jadi sampai situlah nanti baru dia sedar. Hatta zurtumul maqabir. Biasa baca surah ni. Jadi kena fikirkan bila baca, fikir macam tu, tadabbur. Bimbang kan apa yang yang berlaku pada hati kita tu. Jadi kalla saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu tahu dengan ketika ini yakin, apa dia? Nampak dengan mata kepala sendiri ketika itu, barulah la tarawul, ketika itu tak guna dah. Sebab apa? Kamu telah nampak depan mata kamu jahim itu. Baiklah kita sekarang ni nampak dalam hanya bayangan kita, teori saja jahim. Allah cerita jahim bila kita nampak sekarang.
Jangan bila kita nampak dengan yakin depan mata, ketika itu tak guna. Siapa yang ketika dia nampak yakin depan mata jahim, ketika itu dia tak berguna dah. Sekarang ni yakin yang jahim ni sekarang. Jangan yakin nanti. Jadi summa la tarawunnaha ainal yakin. Nanti kamu benar akan tengok dengan ketika ini baru kamu nak yakin. Baru nak yakin. Jadi summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kamu akan ditanya tentang semua nikmat yang kamu pernah Allah beri. Sebab tu orang munafik ni orang yang penuh nikmat. Dia dapat banyak sangat nikmat sebab apa? Dia duduk di Madinah, dia aman, dia tidak diperangi, dia dapat apa? Rampasan perang. Dia dapat keamanan bersama dengan Nabi. Begitu juga kita hidup dalam Islam. Alhamdulillah Allah bagi kita Islam. La ilaha illallah Islam. Orang lain kena cari Islam. Kita kufur ini nikmat banyak. Dengan apa? Orang yang baru masuk Islam lebih bersyukur dengan kita, dengan Islam dia. Kita dalam Islam kita tak syukur dengan tak buat banyak benda yang sepatutnya kita lah apa dia pendukung utama dalam apa yang Allah telah bagi nikmat selama ni kepada kita sejak hidup. Orang lain bukan sejak hidup, kalau dia mati kafir. Tapi Allah bagi peluang dia. Dalam masa hidup dia dapat hidayah. Jadi kita kena syukuri ni. Ini bayangkan. Banyak nikmat ni orang ni. Berbeza dengan orang kafir, diperangi, dia boleh mati. Kan? Dia hidup dia lagi stres. Tak, orang munafik tidak. Nabi Allah tak benarkan pun sebab kita tak boleh baca hati manusia ni. Contohnya, itu termasuk siapa? Orang Islam lah kita. Jadi ayat ni dekat lah dengan kita, maka kita kena muhasabah diri kita dalam ayat ni. Janganlah jadi seperti macam ni. Allah bagi Quran turun, ada peringatan, ada ancaman, tutup telinga, buat dono, tak nak dengar, tak nak pergi belajar, tak sanggup nak berkorban untuk itu semua. Dah belajar pun tak nak amalkan, terus tutup telinga, abaikan. Allah kata apa? Kamu buatlah. Dan Allah cop mereka ini sebenarnya sama dengan siapa? Orang kafir. Ayat ni baru muncul perkataan kafir. Nak baca kafir ni susah. Sebab mereka ni nampak macam Muslim, duduk sama-sama. Akhirnya Allah kata mereka ni sama macam orang tadi 67, ayat 67. Kafir juga sebenarnya, tapi tak nampak, tak boleh dibaca. Selepas ayat 19 baru keluar, wallahu muhitum bil kafirin. Kamu sama je sebenarnya macam orang kafir, tak payahlah mengaku sangat. Macam itulah umpama dia. Faham? Itu saja untuk hari ini. Harap beroleh manfaat daripada ayat yang kita bincangkan. Jadi makan masa panjang juga, tak boleh kita nak banyak ayat. Saya dah cut dah sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk berada di atas jalan ni, istiqamah. Terus teguhkan hati kita, menambah iman kita di atas segala usaha kita lah, pengorbanan kita yang ikhlas padanya, insyaAllah. Semoga juga Allah menjaga hati kita untuk ikhlas dalam mentaati Allah, mengeluarkan kita daripada banyak perkara kegelapan-kegelapan ini, dan tidak termasuk dalam orang yang akan dikepung oleh Allah ni, orang-orang munafik ini di akhirat. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba', wa min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.